Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Norizan binti Ismail selaku pensyarah EDUP 2102 iaitu Sosiologi dalam Pendidikan. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu Kepelbagaian Sosiobudaya di Sekolah. Sebelum kami memulakan sesi pembentangan kami, izinkan saya memperkenalkan nama ahli kumpulan. Ahli pertama iaitu saya, Nurul Anis Izzati binti Zainabidin. Ahli kedua iaitu Wan Nurul Afiqah binti Wan Muhammad Fabli. Ahli ketiga iaitu Nurul Akilah binti Abdullah. Okey, ini adalah tajuk-tajuk yang bakal kami bentangkan sebentar nanti. Okey, yang pertama pengenalan sosiobudaya. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosiobudaya di sekolah. Yang ketiga, cabaran yang dihadapi dalam kepelbagaian sosiobudaya di sekolah. Yang keempat, implikasi kepelbagaian sosiobudaya terhadap pendidikan. Dan yang kelima, peranan guru dalam merancang strategi PDPC bagi mengatasi kepelbagaian sosiobudaya. Okey, kita lihat kepada pengenalan sosiobudaya. Okey, pengenalan. Di Malaysia terdapat pelbagai masyarakat yang berbilang kaum. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang unik dari segi kepelbagaian budaya, bahasa, agama, adat resam, kepercayaan dan sebagainya. Kepelbagaian yang wujud ini menjadikan negara kita aman dan damai. Okey, seterusnya kita lihat kepada definisi sosiobudaya. Sosiobudaya ialah amalan gaya hidup masyarakat dan peradaban bagi sesuatu masyarakat lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Okey, seterusnya kita lihat kepada konsep sosiobudaya. Menurut Selawin tahun 1997, sosiobudaya merupakan perbezaan individu dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. Kepelbagaian pelajar terdapat dalam tahap prestasi, kadar belajar, gaya kognitif, etnik, budaya, masyarakat kelas sosial, bahasa, jantina, bakat dan minat. Kepelbagaian sosiobudaya di antara murid mempengaruhi peranan guru dan murid dan proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya kita lihat kepada faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosiobudaya di sekolah. Faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosiobudaya di sekolah ada 5. Yang pertama, bangsa. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, kepercayaan dan adat resam. Yang keempat, agama. Dan yang kelima, struktur sosial. Okey, kita lihat kepada faktor yang mempengaruhi kepelbagaian sosiobudaya di sekolah, iaitu yang pertama, bangsa. Bangsa merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepelbagaian sosiobudaya di sekolah. Apa itu bangsa? Menurut Kamus Dewan tahun 1999, bangsa merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama. Manakala menurut Kamus Pelajar tahun 1993, bangsa merupakan kumpulan manusia yang sama usulnya serta serupa minatnya. Seterusnya, integrasi sosial ialah proses menyatupadukan pelbagai kelompok melalui satu identiti bersama dengan menghapuskan perbezaan dan identiti masyarakat. Okey, majoriti kaum yang terdapat di Malaysia adalah Melayu, Cina dan India. Okey, seterusnya proses integrasi sosial yang mana ia melibatkan yang pertama, asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi adalah percantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti, contohnya seperti makanan setempat dan cara berpakaian. Okey, yang kedua, amalgamasi. Apa itu amalgamasi? Amalgamasi adalah proses mencampur aduk entiti kebudayaan pelbagai kaum
untuk membentuk budaya dan ras baru. Contoh perkahwinan campur. Okey, dan yang ketiga, akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi adalah penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan yang berbeza. Contoh pinjam-meminjam unsur kebudayaan. Okey, faktor kedua yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah adalah bahasa. Okey, bahasa adalah sistem komunikasi yang diguna pakai oleh manusia untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Kewujudan bahasa ini amat penting kerana manusia menggunakan bahasa untuk bersosial. Penggunaan bahasa juga adalah berbeza mengikut sesuatu kaum tersebut. Okay, seterusnya, bahasa bersifat dinamik kerana bersesuaian dengan kelompok masyarakat dan peredaran masa. Sebagai contoh, jika kita lihat pada zaman sekarang, kebanyakan ahli-ahli politik, ahli-ahli perniagaan, mereka kebanyakannya menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi mereka. Berbeza jika kita bandingkan dengan orang-orang pada zaman dahulu. Hal ini tidak salah kerana di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia juga ada menyatakan bahawa bahasa Melayu adalah sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris adalah sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Okey, murid-murid di sekolah juga perlu mahir berkomunikasi dengan kedua-dua bahasa tersebut. Okey, seterusnya, bahasa juga mengalami perubahan kerana perlu menyesuaikan kepada organisasi sosial dan pola-pola peranan sosial dalam sesuatu masyarakat. Sebagai contoh, semasa di dalam mesyuarat PIBG, terdapat perjumpaan antara ibu bapa dan para guru yang mana di dalam perjumpaan tersebut penggunaan bahasa yang baik amatlah dititik beratkan. Okey, seterusnya, bahasa dipengaruhi oleh unsur dialek. Sebagai contoh, jika kita lihat di sekolah, terdapat guru yang berasal dari Kelantan, Kedah, Perak dan sebagainya. Jadi dari situ murid dan guru juga dapat belajar pelbagai dialek. Okey, seterusnya, faktor ketiga yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah adalah kepercayaan dan adat resam. Okey, yang mana kepercayaan dan adat resam ini kebiasaannya diwarisi dari nenek moyang mereka. Okey, kita lihat dahulu kepercayaan dan adat resam orang Melayu. Okey, iaitu perkahwinan yang mana ia bermula daripada merisik, seterusnya meminang, seterusnya bertunang, seterusnya akad nikah, seterusnya berinai dan perkahwinan yang mana di dalam perkahwinan tu menjemput ramai sanak saudara, sahabat handai dan sebagainya. Okey, kepercayaan dan adat resam orang Melayu yang seterusnya adalah mandi bunga. Yang mana pada zaman dahulu mereka beranggapan bahawa dengan mandi bunga ni dapat membuang sial dan boleh mempercepatkan datangnya jodoh. Seterusnya, melenggang perut yang mana upacara ini dilakukan kepada wanita yang mengandung anak sulung yang mana kandungan itu dalam lingkungan 7 sehingga 8 bulan. Upacara ini dilakukan untuk mengelakkan sesuatu yang tidak elok berlaku semasa proses melahirkan nanti. Okey, pantang larang orang Melayu. Yang pertama, dilarang makan sotong kerana nanti tali anak pusat boleh tercerut. Yang kedua, jangan bergaduh dengan ibu mertua kerana dikhawatiri mengalami kesulitan ketika melahirkan anak. Dan yang ketiga, dilarang keluar dengan pasangan selama 40 hari sebelum diijab kabulkan. Yang keempat, dilarang minum air tebu serta makan nenas kerana ia boleh menyebabkan gugur. Dan yang kelima, dilarang memukul ataupun mencederakan haiwan, dikhawatiri anak yang lahir akan mengalami kecacatan. Okey, seterusnya, kepercayaan dan adat resam orang Cina. Okey, setiap kali perayaan orang Cina, mereka akan memakai pakaian yang berwarna merah. Ini kerana mereka menganggap bahawa warna merah tersebut adalah kemewahan dan kejayaan. Dan diorang akan mengelak daripada memakai pakaian yang berwarna hitam. Ini kerana mereka menganggap bahawa warna hitam tersebut adalah membawa sial. Okey, seterusnya, setiap kali perayaan, orang Cina akan membersihkan rumah untuk buang segala keburukan sebelum masuk tahun baru.
Dan pada hari pertama perayaan, mereka tidak akan sapu sampah sama sekali. Ini kerana mereka menganggap jika mereka menyapu sampah, mereka seolah-olah menolak rezeki pada tahun itu. Okey, seterusnya nombor 4. Orang Cina mereka tidak suka akan nombor 4 kerana mereka menganggap nombor 4 itu adalah mati. Dan kebanyakannya, jika kita lihat di lift-lift orang Cina, kebanyakannya mereka tidak menggunakan nombor 4. Diorang akan menggantikan nombor 4 kepada nombor 3A. Kerana mereka menganggap nombor 4 itu mati. Okey, seterusnya membakar bunga api. Orang Cina setiap kali perayaan, mereka akan membakar bunga api kerana mereka menganggap dengan membakar bunga api itu seolah-olah menghalau roh-roh jahat. Okay, seterusnya, setiap kali perayaan juga, orang Cina akan makan besar. Tetapi ada makanan yang mereka boleh makan dan ada makanan yang mereka tidak boleh makan. Makanan yang mereka boleh makan antaranya adalah mi. Kerana mi, mereka menganggap jika makan mi, ia boleh memanjangkan umur mereka. Dan makanan yang mereka tidak boleh makan antaranya adalah bubur. Kerana mereka menganggap bubur hanya untuk orang miskin sahaja. Okey, seterusnya kepercayaan orang India. Yang mana orang India ini percaya kepada banyaknya Tuhan. Yang pertama, Tuhan Indra iaitu Tuhan Perwira. Yang kedua, Wayu. Yang ketiga, Agni iaitu Tuhan Api. Yang keempat, Diyayus iaitu Tuhan Langit. Yang kelima, Waruna iaitu Tuhan Hujan. Dan yang keenam, Tuhan Ibu. Okey, seterusnya pantang larang kaum India iaitu dari segi perkahwinan. Setiap kali perkahwinan, sami-sami akan memasang lilikan supaya sepanjang perkahwinan itu tidak berlaku apa-apa perkara yang tidak elok, tidak diingini daripada berlaku. Okay, seterusnya perkahwinan orang India juga dilakukan pada tengah malam ataupun pada ketika matahari tengah naik. Perkahwinan orang India dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun di kuil. Okey, seterusnya struktur sosial. Struktur sosial ialah unsur asas dalam masyarakat. Di sekolah, murid datang dari pelbagai latar belakang yang berbeza. Okey. Ciri-ciri sesuatu masyarakat. Yang pertama, hidup berkelompok. Yang kedua, mempunyai aturan sosial seperti kasta, susun lapis, kelas dan status. Yang ketiga, mempunyai kepimpinan. Yang keempat, mempunyai budaya. Yang kelima, sering mengalami perubahan. Dan yang keenam, saling berinteraksi sama ada dalaman dengan pihak luar. Okey, seterusnya struktur sosial di kalangan murid. Yang pertama, pendidikan. Tahap pencapaian akademik dan kemahiran mempengaruhi sikap murid, menjadikan murid bergaul sesama mereka sahaja. Contohnya, murid yang pandai, mereka hanya berkawan dengan golongan kawan-kawan mereka yang pandai je. Mereka tidak berkawan dengan yang kurang pandai. Okey, yang kedua, keturunan. Status keturunan menjadikan seseorang murid bergaul sesama mereka. Ini disebabkan pengasingan sekolah mengikut taraf ekonomi dan keturunan keluarga. Seterusnya, yang ketiga, individu. Bakat semula jadi yang ada pada murid serta keyakinan diri menjadikan seseorang murid berada dalam dunianya sendiri. Contohnya, murid yang senyap, yang tak banyak cakap, mereka akan kurang aktif di dalam kelas berbanding pelajar-pelajar yang banyak bercakap, mereka akan lebih aktif semasa di dalam kelas. Seterusnya, yang keempat, pekerjaan. Pekerjaan ibu bapa juga mempengaruhi layanan serta gaya hidup murid di sekolah. Contohnya, ibu bapa yang sibuk bekerja, mereka akan kurang memberi perhatian kepada anak mereka. Contohnya dari segi kerja sekolah, mereka tidak ambil berat. Berbeza jika ibu bapa yang banyak luangkan masa bersama anak-anak mereka, yang mana mereka ambil tahu tentang kerja sekolah, pelajar dan sebagainya. Okey, faktor kelima yang mempengaruhi kepelbagaian sosial budaya di sekolah adalah agama. Agama ialah satu kepercayaan yang sebahagian daripada batu asas pembangunan moral. Ia berkaitan dengan kebenaran, yang mana kebenaran itu
mungkin benar dan mungkin palsu secara objektif mengikut kepercayaan masing-masing. Okey, agama yang terdapat di sekolah Malaysia adalah agama Islam, Hindu, Buddha dan Kristian. Okey, setiap masyarakat mempunyai agama serta nilai masing-masing. Ia merupakan pegangan kepada sesetengah masyarakat. Di dalam pendidikan, pendedahan tentang agama masyarakat lain kepada murid dapat mengelakkan sebarang salah faham sesama mereka yang berlainan agama. Okey, seterusnya cabaran yang dihadapi dalam kepelbagaian sosiobudaya di sekolah. Okey, cabaran yang dihadapi dalam kepelbagaian sosiobudaya di sekolah, positifnya dari segi guru dan murid. Okey, dari segi guru, seorang guru perlu mempunyai pengetahuan tentang ilmu kebudayaan pelbagai kaum lain. Ini kerana mereka menjadi sumber rujukan utama bagi pelajar. Okay, seterusnya, guru juga perlu mempelajari budaya dan bahasa kaum lain disebabkan wujudnya keperluan untuk memperkasakan lagi peranan guru dalam masyarakat yang berlainan kaum. Contohnya, jika seorang guru itu ditempatkan di satu kawasan pedalaman yang mana mereka tidak reti untuk bercakap bahasa Melayu, mereka hanya menggunakan bahasa mereka sendiri. Jadi, seorang guru perlu mengambil inisiatif untuk belajar bahasa mereka supaya mereka lebih memahami apa yang guru sampaikan. Okay, seterusnya, dari segi positif murid, pelajar perlu biasakan diri dengan persekitaran sekolah yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama, sama juga seperti guru. Okey, cabaran yang dihadapi dalam kepelbagaian sosiobudaya di sekolah dari segi negatif guru. Yang pertama, sikap perkauman merupakan cabaran utama untuk membentuk hubungan etnik yang harmoni. Sikap perkauman ini juga wujud dalam bidang pendidikan, terutama dalam kalangan guru itu sendiri, yang mana menunjukkan sifat perkauman terhadap guru dan pelajar yang berlainan etnik. Okey, seterusnya, guru yang kurang pengalaman dan kelewatan pendedahan berhadapan persekitaran pelajar pelbagai kaum akan menyukarkan guru menerima dan menyesuaikan diri dalam persekitaran tersebut. Okey, seterusnya, dari segi negatif murid, yang pertama, sikap prejudis dan stereotip dalam kalangan pelajar terhadap etnik lain mampu memberi kesan negatif ke atas pembentukan merentasi etnik dalam kalangan pelajar di persekitaran bilik darjah. Seterusnya, terdapat sebilangan pengasingan pelajar mengikut latar belakang kaum, sosioekonomi dan agama. Seterusnya, saya meneruskan pembentangan kepada implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap pendidikan yang memberikan kesan kepada guru, murid, sekolah dan juga kurikulum tersirat. Implikasi kepelbagaian sosial budaya dalam bilik darjah juga wujud kerana proses pengajaran dan pembelajaran ini berlaku dalam bilik darjah. Jadi, kemunculan kepelbagaian sosial budaya dalam sistem pendidikan di negara kita ini sangat mempengaruhi dan memberikan kesan terhadap sesi pengajaran dan pelajaran tersebut. Apabila kita bergelar seorang pendidik, kita perlu mengambil berat dan menitik beratkan apakah kesan-kesan baik dan kesan-kesan buruk hasil daripada wujudnya kepelbagaian sosial budaya ini. Bahkan kita dan semua pihak yang terlibat haruslah mengambil tahu implikasi kepelbagaian sosial budaya ini agar dapat menghakis sikap prejudis. Implikasi kepada pendidikan tentang kepelbagaian sosial budaya dengan wujudnya kepelbagaian sosial budaya ini terbahagi kepada implikasi positif dan juga negatif. Dan ia juga terbahagi kepada beberapa golongan seperti yang telah saya sebutkan tadi, iaitu guru, murid dan juga pendidikan dan pentadbiran sekolah serta kurikulum sekolah. Implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap guru. Okey, yang pertama, guru adalah sebagai physical environment designer. Apa itu guru sebagai physical environment designer? Iaitu guru ni bukan sahaja mengajar tetapi menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi guru berperanan untuk menerapkan nilai-nilai murni, memupuk nilai dan khasiat
yang sempurna kepada murid. Guru juga hendaklah bersedia dengan keadaan yang ada di dalam kelas kerana murid berlatar belakangkan kepada latar belakang yang berbeza, nilai dan kepercayaan agama juga berbeza. Jadi dalam kelas wujud pelbagai kaum dan juga kelas-kelas sosial. Guru juga haruslah peka dengan perbezaan agama dan kepercayaan murid serta hormat menghormati dan menerima kepelbagaian kepercayaan dan agama yang wujud dalam kelas tersebut. Guru juga berperanan dan hendaklah menggunakan bahasa dan dialek yang sesuai yang difahami oleh semua murid dalam kelas. Guru perlu menjaga sensitiviti terhadap bahasa dan dialek yang hendak digunakan agar tidak menyentuh mana-mana sensitiviti kaum ataupun kepercayaan. Apabila guru menggunakan bahasa komunikasi dengan pelajar yang sesuai membuatkan pelajar mereka selesa, maka akan wujudlah satu situasi suasana pembelajaran dan pengajaran yang positif dan murid akan lebih mudah menerima pembelajaran tersebut. Seterusnya, implikasi kepelbagaian sosial budaya yang kedua kepada guru adalah guru hendak mempelbagaikan, guru haruslah mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran ini merangkumi beberapa aspek urutan susunan maklumat dan membuat keputusan bagaimana guru hendak menyampaikannya. Guru yang mengelola bilik darjah harus melihat pengajaran sebagai an art rather than science supaya guru-guru berfikiran kreatif dan dapat menyesuaikan diri dengan murid yang pelbagai budaya. Guru juga hendaklah belajar untuk berkomunikasi dan bertoleransi dengan sikap pelajar supaya suasana pembelajaran yang baik dan seronok dapat diwujudkan. Jadi, kalau kita lihat dekat dalam bilik darjah ini, setiap bilik darjah itu mempunyai situasi dan suasana yang berbeza. Guru harus mengulang kaji dulu keadaan kelas tersebut sebelum mengajar dan mengelola bilik darjah supaya suasana dan keadaan dalam bilik darjah itu terkawal dan juga cara untuk guru berkomunikasi dan bertoleransi itu sesuai dengan tahap kemampuan pelajar tersebut. Seterusnya, apabila guru merancang pembelajaran dan pengajaran ini, guru juga perlu melihat daripada aspek kepercayaan, nilai dan agama murid. Objektif sesuatu pembelajaran hendaklah dicapai apabila guru mengajar. Seterusnya, yang ketiga adalah pengurusan bilik darjah dan pengurusan harta. Pengurusan dalam bilik darjah turut dipengaruhi oleh perubahan sikap, tingkah laku dan pengalaman seseorang dalam pembelajaran. Pembelajaran pula dipengaruhi oleh faktor persekitaran yang positif dan negatif seperti yang telah saya sebutkan tadi. Persekitaran yang positif ataupun kita kenali dengan kondusif adalah amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia akan mempengaruhi cara pertuturan pelajar, reka bentuk kelas, plan lantai dan susun atau ruang fizikal kelas. Seterusnya, apabila wujud suasana dan persekitaran yang kondusif, maka guru juga dapat mengurus murid-murid mereka dengan baik. Pengurusan bilik darjah secara fizikal juga memainkan peranan penting kerana ia akan menentukan siapa dan di mana murid dapat berinteraksi dengan kebudayaan dan latar belakang linguistik yang berbeza. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi kepelbagaian sosial budaya ini terhadap murid. Okey, dia ada 5 yang telah saya nyatakan di sini, iaitu yang pertama, kemahiran dan penggunaan bahasa. Murid yang menguasai pelbagai bahasa akan lebih mudah memahami dan menguasai pembelajaran berbanding daripada murid yang tidak menguasai pelbagai bahasa. Seterusnya, penggunaan bahasa standard harus diamalkan oleh setiap murid. Penggunaan dialek dan mengikut kaum perlu dielakkan. Murid dalam kelas juga harus mengelakkan diri daripada menggunakan bahasa dan dialek yang berbeza-beza. Mereka harus menggunakan satu bahasa standard. Sebagai contoh, hanya menggunakan bahasa Melayu dalam kelas agar wujud kefahaman ketika mereka berbincang, ketika mereka membuat aktiviti kumpulan dan sebagainya. Seterusnya, yang kedua, kaum etnik. Murid yang tinggal dan belajar dalam lingkungan satu etnik yang mengamalkan budaya dan cara fikir daripada sudut pandangan yang sama akan lebih rapat berbanding murid yang daripada sudut pandangan daripada tempat tinggal dan lingkungan satu etnik yang berbeza tidak akan rapat. Jadi kat situ akan wujudlah jurang perbezaan dan juga jurang persefahaman di situ. Seterusnya, murid dari kaum etnik dan bangsa yang berbeza akan juga wujud daripada perspektif
positif yang kita lihat implikasi kepelbagaian sosial budaya ini kepada murid adalah murid daripada kaum etnik dan bangsa berbeza, mereka akan wujud satu perasaan saling menghormati dan akan memupuk satu pergaulan sihat. Seterusnya, gaya belajar dan gaya berfikir. Gaya belajar dan gaya berfikir, kepelbagaian sosial budaya ini dapat memastikan murid untuk berfikir serta menakur dalam pembelajaran guru dalam bilik darjah secara kondusif. Cara pemikiran dan pelajaran murid bergantung pada latar belakang dan persekitaran dan juga budaya hidup etnik. Seterusnya, kelas sosial. Murid dari kelas sosial rendah akan menghadapi masalah kewangan, kemudahan belajar dan juga masalah pengangkutan berbanding dengan murid daripada golongan kelas atasan. Mereka akan lebih ada kemudahan daripada segi kewangan, kemudahan belajar dan juga kemudahan pengangkutan. Sebagai contoh, ibu bapa daripada golongan yang kelas atasan akan menghantar anak mereka kepada kelas-kelas tambahan untuk menambah ilmu pengetahuan berbanding daripada anak-anak murid kita daripada golongan kelas bawahan yang tidak hanya belajar di sekolah sahaja. Jadi di situ nampaklah perbezaan daripada sudut kelas sosial ini mempengaruhi terhadap pembelajaran dan pengajaran murid di sekolah. Seterusnya, penentuan kelas ini adalah melalui hasil taraf pendidikan dan taraf sosial ekonomi keluarga. Kelas sosial ataupun kelas bawahan ataupun kelas atasan dan juga kelas golongan bawahan ini juga dilihat daripada aspek latar belakang keluarga murid itu sendiri. Selalunya yang selalu kita akan lihat adalah murid daripada golongan kelas atasan ini adalah daripada golongan ibu bapa yang berpendidikan tinggi dan berjawatan tinggi. Manakala daripada murid daripada golongan kelas bawahan adalah ibu bapa yang tidak berpendidikan dan mempunyai jawatan yang rendah. Jadi di situ kesan kepada murid kepelbagaian sosial budaya ini memberikan kesan daripada sudut pengalaman murid itu sendiri yang berbeza-beza kerana seperti telah saya sebutkan tadi, ada murid yang boleh pergi kepada kelas tambahan, ada murid yang daripada kelas bawahan ni dia hanya bergantung kepada pembelajaran di sekolah sahaja. Seterusnya, petempatan seseorang murid itu juga memberikan kesan kepada kepelbagaian sosial budaya. Bandar dan pinggir bandar. Ada murid yang tinggal di bandar dan ada murid yang tinggal di pinggir bandar. Sekolah juga kita bahagi kepada dua. Ada sekolah bandar dan juga ada sekolah luar bandar. Budaya murid daripada aspek tumpuan, kemampuan berbelanja, tingkah laku dan pandangan juga akan berbeza. Kerana seperti kita lihat, kalau murid bandar ini, dia punya pemikiran dan juga pandangan akan lebih meluas berbanding daripada murid yang tinggal di pinggir bandar. Seterusnya, luar bandar dan pedalaman lebih mengamalkan budaya yang sama, etnik sama dan juga pandangan yang sama, juga tingkah laku kurang mendatangkan masalah. Seterusnya, dari sudut gender, diskriminasi oleh guru, ekoran perlakuan yang diwatakkan adalah berbeza. Okey, kalau daripada sudut gender ini, kalau dekat sekolah ni kita boleh lihat bahawa pelajar lelaki dan juga pelajar perempuan, selalunya pelajar perempuan akan lebih mendahului daripada pelajar lelaki dan pelajar lelaki ni akan lebih rendahlah pengetahuan dia kerana pelajar perempuan selalu mendahului dalam bilik darjah. Seterusnya, implikasi kepelbagaian sosial budaya kepada sekolah pula adalah Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu KPM telah berusaha untuk mengatasi masalah kepelbagaian sosial budaya melalui aktiviti sekolah dijalankan di sekolah. Antara jenis sekolah yang wujud hasil daripada kepelbagaian sosial budaya ini adalah SK, SJKC, SJKT, SMK Harian, Sekolah Model Khas, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah Teknik, Sekolah Menengah Agama dan Sekolah Pendidikan Khas. Pembinaan sekolah mengambil kira juga tahap kelas sosial masyarakat seperti masyarakat bandar dan juga luar bandar. Sekolah adalah tempat untuk pendidik menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakat. Hasil daripada sekolah-sekolah tadi, sekolah wawasan wujud ditubuhkan untuk mewujudkan perpaduan di kalangan murid. Dari aspek struktur organisasi, jadual waktu pembelajaran, penyediaan kemudahan dan kelengkapan sekolah serta bahan sumber pembelajaran. Budaya murid di sekolah pula terbahagi kepada 3 kelompok iaitu pro budaya sekolah ikut peraturan sepenuhnya, anti budaya sekolah tidak sanggup patuhi peraturan, dan yang ketiga adalah antara budaya sekolah dan budaya remaja, menghormati budaya sekolah dan memenuhi keperluan sendiri.
Implikasi kepelbagaian sosial budaya kepada kurikulum tersirat pula adalah kepada pelakuan, perancangan dan tindakan menggubal, membina dan melaksanakan kurikulum yang tidak dinyatakan secara bertulis tetapi berfungsi membina hati, akal dan jiwa pelajar supaya menjadi insan yang berguna dan dapat meneruskan tradisi hidup dan masyarakat. Kurikulum tersirat ini harus menggalakkan interaksi dalam kelas sosial. Aktiviti yang dijalankan mestilah melibatkan interaksi antara kelas sosial murid. Secara langsung, proses pembentukan nilai dapat diterapkan kepada murid. Penerapan kepercayaan terhadap nilai-nilai murni juga. Dan guru seharusnya tidak menekankan hanya kepada kepercayaan agama Islam sahaja. Mana-mana unsur kepercayaan lain yang tidak melanggar dan bercanggah dengan hukum Islam boleh diterapkan kepada murid. Cara budaya disalurkan dan sikap dibentuk melalui proses pembelajaran dan pengajaran dalam pengurusan organisasi sekolah. Dalam kurikulum tersirat ini terdapat dua unsur kurikulum iaitu overt dan juga covert. Overt ialah terbuka, covert ialah tersirat. Overt ini memberi fokus kepada kursus pengajian yang eksplisit dan covert pula memberi fokus kepada pembelajaran yang diaplikasikan tetapi tidak didokumentasikan dan tidak tercatat. Kurikulum tersirat ini berdasarkan 3 unsur iaitu kelompok, pujian dan juga kuasa. Dia merangkumi nilai-nilai dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu sendiri iaitu murid dan juga guru ataupun murid dan juga pengajar tersebut. Ciri-ciri kurikulum tersirat ialah merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid peroleh di mana mereka belajar. Selain itu, kurikulum tersirat ini juga boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasilan pembelajarannya adalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. Kurikulum tersirat merangkumi nilai-nilai dibentuk bersama oleh pelaksana kurikulum itu. Kewujudan bagi kurikulum tersirat adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi, persekitaran dan latar belakang pelaksana kurikulum. Di samping itu, kurikulum tersembunyi terdiri daripada jenis atau pengkategorian yang berbeza-beza mengikut tahap pembelajaran dan juga matlamat kurikulum itu sendiri. Kepelbagaian sosial budaya kepada kurikulum tersirat juga dapat menggalakkan interaksi antara murid secara meluas dalam bilik darjah, membangunkan pencapaian murid bagi mengurangkan tingkah laku negatif mereka. Murid juga dapat belajar dalam keadaan ceria dan menyeronokkan. Pembentukan diri murid dapat dilaksanakan dan akhir sekali, kurikulum tersirat ini membantu murid dalam mendisiplinkan diri mereka. Sekian, terima kasih. Saya teruskan pembentangan kepada rakan pembentang saya iaitu Wan Afika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Nura Afika binti Wan Muhammad Fabli akan menerangkan pula tentang peranan guru dalam merancang strategi PDPC bagi mengatasi kepelbagaian sosial budaya. Baiklah, peranan guru yang pertama adalah penerimaan dan layanan yang adil. Yang perlu guru lakukan adalah mengenali latar belakang murid, taraf sosioekonomi, tempat tinggal, budaya, adat resam, kepercayaan dan agama. Kerana ini boleh mengganggu dalam pembelajaran dan pengajaran murid sama ada ia memberi peningkatan atau penurunan. Kerana apabila guru mengetahui latar belakang murid, taraf sosioekonomi, ini boleh membantu guru untuk memberi layanan yang sama rata kepada murid di dalam kelas. Seterusnya, yang perlu guru elakkan adalah pelabelan dan diskriminasi kerana ini akan mengganggu dalam pembelajaran dan pengajaran murid. Perlulah memberi layanan yang adil agar mengelak berlaku diskriminasi antara murid. Bagi kepada peranan guru yang seterusnya adalah pedagogi dan strategi pembelajaran. Yang mana kita tahu setiap individu mempunyai gaya pembelajaran tertentu. Maka guru perlu menyediakan pembelajaran yang berkesan mengikut kemampuan murid. Yang pertama adalah pembelajaran komparatif, iaitu membuat aktiviti berpasangan secara heterogenes dan seterusnya meletakkan murid yang berbeza-beza pada tahap akademiknya. Contoh, murid yang tahap akademiknya pada tahap 1 digabungkan pada tahap 6 atau tahap 5. Dalam proses ini, antara permainan dalam pembelajarannya adalah jigsaw, think, pair, share dan gallery walk. Maka guru perlu bijak dalam mengendalikan kelas agar suasana pembelajaran
yang interaktif akan terbentuk. Baiklah, kita pergi kepada peranan guru yang ketiga, iaitu guru memupuk sikap saling menghargai kepelbagaian sosio-budaya. Yang mana guru memberi peluang kepada murid untuk berkongsi cerita tentang cara hidup atau adat istiadat mereka. Dan kemudian, guru harus memberi respon yang positif terhadap perkongsian murid. Tidak memperlekehkan cara hidup, kepercayaan atau adat istiadat mereka. Dan guru perlu menambah dengan menerapkan nilai positif atau nilai-nilai murni dalam kalangan murid seperti saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Ini adalah kaedah yang dikira sangat baik dalam kelas kerana murid akan mula berhubung dengan guru dan menimbulkan rasa selesa untuk bercerita kepada guru. Dan mereka akan sentiasa untuk berkongsi masalah atau pandangan dan boleh membantu dalam pembelajaran dan pengajian mereka di dalam kelas. Seterusnya, pemilihan bahan sumber. Kenapa ia termasuk dalam peranan guru? Kerana guru boleh mengajarkan dengan menggunakan sumber-sumber yang pelbagai mengikut tahap pelajar. Antaranya adalah menggunakan nama-nama watak yang menarik ataupun tempat, makanan yang melibatkan kaum etnik yang pelbagai. Dan kepentingannya dalam pengajaran begini boleh meningkatkan motivasi pelajar dalam mempelajari lagi lebih banyak tentang kepelbagaian sosial budaya. Seterusnya, guru tidak boleh memasukkan penggunaan bahasa atau istilah yang sensitif dalam pemilihan sumber tersebut. Antaranya budu yang boleh mengaitkan dengan negara-negara yang tertentu atau negeri-negeri yang tertentu. Dan guru perlu menyediakan bahan, maklumat atau alat bantuan mengajar secara visual yang bersesuaian. Maksudnya, jika tahap pelajar tersebut di tahap 1 atau tahap 5 perlu sesuai dengan tahap pelajar tersebut supaya pengajaran dan pembelajaran lebih interaktif. Baiklah, seterusnya adalah memberi kesedaran mengenai kepelbagaian budaya melalui penerapan nilai. Ia merupakan peranan guru yang penting kerana guru haruslah mempamerkan nilai positif dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan guru perlu memainkan peranan menyemai nilai murni dan nilai perpaduan kaum. Kerana murid-murid akan melihat dan mengikut apa yang guru tonjolkan kepada mereka. Dan guru perlu memupuk interaksi antara kaum di dalam kelas atau di persekitaran sekolah. Guru tidak boleh membanding-bandingkan atau membeza-bezakan antara kepelbagaian budaya yang ada di sekolah. Guru adalah sebagai ejen sosialisasi. Apakah sosialisasi? Sosialisasi adalah proses di mana seseorang individu mempelajari dan menerima nilai, sikap, kemahiran yang dipunyai oleh masyarakat bagi membentuk personalitinya yang tersendiri untuk menjadi ahli masyarakat tersebut. Sosialisasi adalah suatu proses seumur hidup. Tanpa sosialisasi, seseorang tidak dapat berinteraksi, bekerja sebagai satu kumpulan atau melakukan kawalan diri. Baiklah, mari kita lihat pula definisi sosialisasi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sosialisasi ialah proses mendidik seseorang untuk menyesuaikan diri dengan suasana, yakni sikap, nilai dan sebagainya yang dapat diterima dalam masyarakat. Dan menurut Charlotte Butler, sosialisasi merupakan suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berfikir kelompoknya. Dan menurut Muhammad Saleh Lebar, sosialisasi adalah proses interaksi antara manusia untuk membina hubungan dan memperolehi personaliti diri. Jadi, berdasarkan definisi sosialisasi ini, kita dapat lihat bahawa maksud sosialisasi adalah proses untuk menjadikan diri seseorang itu sesuai dengan suasana kelompoknya atau sikap dan nilainya itu adalah satu proses yang dia belajar, seseorang itu belajar
untuk membantu anggota masyarakat di sekelilingnya yang dia belajar proses itu daripada keadaan sekeliling dia. Maka dapat saya simpulkan di sini bahawa guru adalah sebagai ejen sosialisasi, yang mana guru merupakan ejen ke arah pembentukan perpaduan kaum di sekolah dan memainkan peranan yang penting bagi merapatkan jurang antara kaum di sekolah. Matlamat sekolah pula adalah menyatupadukan murid daripada pelbagai latar belakang dan kaum. Jadi di sini saya menyenaraikan kenapa guru adalah sebagai ejen sosialisasi. Kerana di sekolah, guru perlulah menyatupadukan pelajar daripada pelbagai kaum. Kerana kita dapat lihat bahawa ada beberapa sekolah yang menempatkan pelajar Cina, India dan Melayu dalam sebuah sekolah. Jadi, guru adalah ejen yang penting bagi menyatupadukan mereka supaya apabila mereka dewasa kelak, mereka terbiasa dengan kepelbagaian budaya yang ada di Malaysia. Seterusnya, membentuk kesedaran generasi muda mengenai tanggungjawab sebagai seorang warga negara. Dan yang ketiga, memupuk nilai, sikap dan budaya antara kaum supaya mereka dapat mengatasi pelbagai isu perkauman. Dan guru adalah ejen yang penting untuk memupuk nilai-nilai murni, nilai-nilai yang baik dan sikap serta budaya antara kaum supaya mereka tidak terlibat dengan apa-apa isu perkauman kerana masih ada nilai-nilai yang baik dalam diri mereka. Akhir sekali, iaitu membangunkan potensi diri dalam kalangan pelajar untuk memahami kepelbagaian yang wujud di persekitaran sekolah. Guru merupakan ejen yang terpenting di sekolah untuk membangun potensi diri dalam diri pelajar dan agar mereka memahami kepelbagaian yang wujud dan berusaha menanam sifat-sifat nilai-nilai murni dalam diri mereka. Peranan guru yang terakhir adalah guru mestilah bersikap prihatin dalam masalah murid. Ini kerana guru perlu memahami perasaan murid, membantu mencari solusi dalam permasalahan yang dihadapi dan memberi motivasi yang terbaik pada setiap murid berdasarkan masalah yang dihadapinya. Guru perlu bersikap prihatin kerana ada murid-murid yang mungkin mempunyai masalah. Jadi mereka boleh terganggu dalam proses pembelajaran dan pengajaran mereka. Apabila mereka selesa dengan seseorang guru, mereka akan datang dan bercerita masalah mereka. Dan ini boleh membantu murid tersebut untuk terus belajar dengan baik di dalam kelas. Jadi guru mestilah bersikap prihatin, memahami serta mendalami apa yang sedang murid itu hadapi. Sekian saja pembentangan daripada saya. Terima kasih dan harap pembentangan ini dapat memenuhi semua yang dikehendaki oleh soalan. Assalamualaikum.